Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Masya-Allah, Taus Kaisan, Wan Fam, Halimatun Indun, semua yang hadir pada malam yang mulia ni, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana menghimpun dengan kita dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan dengan menambah ilmu ini mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, menambah iman, menyuburkannya. Kerana orang-orang beriman ni sifat mereka seperti mana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sifat orang beriman ni, bila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bentarlah hati mereka, bertambahlah iman mereka. Maka malam ni tuan-tuan, kita nak merujuk kepada ayat 147, 148, 149 dari surah Nisa. Walaupun pada kali yang lalu kita telah bincangkan 147, so sikit, namun ada beberapa perkara lagi yang saya nak highlightkan. Dan saya nak bawa kepada tuan-tuan meneroka bagaimana ayat ini mengajar para sahabat supaya menjadikan diri mereka ni mengikuti landasan dalam Islam. Contohnya peristiwa yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ketika dituduh oleh golongan musyrikun, munafiqun, bahawanya terlibat dengan apa yang dinamakan sebagai ada hubungan tertentu dengan Safwan bin Mu'tal. Maka apakah kata Abu Ayyub Al-Ansari kepada isterinya Ummu Ayyub Al-Ansariyah ketika bertanyakan soalan tersebut? Dan apakah yang dikatakan oleh Zainab binti Jahshin ketika sampai kepadanya tentang cerita Aisyah radhiyallahu anha itu? Padahal antara Zainab dan juga Aisyah radhiyallahu anhuma, mereka ni adalah perkara-perkara yang tak ngam satu sama lain. Mereka ni saling bermadu, adalah perkara-perkara yang mereka tak lurus satu sama lain. Itu biasalah tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Tapi bagaimanakah cara para sahabat merawat, menangani peristiwa yang berlaku ini berpandu kepada ayat Allah SWT. Walaupun ada isu-isu berkaitan dengan individu, isu-isu personal, tetapi dalam konteks ayat Allah SWT, mereka merupakan orang yang paling amanah untuk mentaati perintah Allah SWT, yang patut kita belajar keimanan mereka, tuan-tuan. Jadi demikianlah perkara-perkara yang kita akan bincangkan dari ayat 147, 148, 149 dari surah Nisa. Dan saya galakkan tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang kedua, muka surat ke 594 jilid yang kedua, muka surat 594. Dan kita akan meneroka ayat 147, 148, 149 pada malam ni. Tuan-tuan dapatkan tafsir Ibn Katsir dalam kempen yang kami sedang adakan sekarang, masih lagi terbuka. Tak lama lagi nak tutup dah. Kempen satu rumah, satu tafsir Ibn Katsir, satu sekolah, satu tafsir Ibn Katsir, satu masjid, satu tafsir Ibn Katsir, satu pejabat, satu tafsir Ibn Katsir. Sebagai hadiah bagi tuan-tuan yang buat order tafsir Ibn Katsir dari Telaga Biru, tuan-tuan akan dapat hadiah buku yang istimewa ni, Ensiklopedia Nama-Nama Anak, yang menghimpunkan bukan sahaja nama-nama cahaya mata kita untuk kita jadikan panduan, malahan nama sejarawan, ilmuwan, muhadisin, mufassirin, fuqaha, berserta dengan ejaan mereka yang betul dalam bahasa Arab. Tengok ni, ni yang mahal ni, ada ejaan mereka yang betul. Macam contohnya nama tentang Az-Zailai, seorang ulama apa ni, nama sebenarnya Osman bin Ali bin Mihjan Fakhruddin Az-Zailai, merupakan keturunan Zaila. Beliau pergi ke Kahira pada tahun 705 Hijrah untuk belajar, menyampaikan fatwa. Akhirnya beliau menjadi seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi dan terkenal dalam ilmu nahwu, fiqh dan faraid. Ini orang Somalia, tuan-tuan, orang Afrika. Jadi satu jago, ikon ilmu yang terkemuka dalam mazhab Hanafi, Al-Imam Zailai. Maka buku ni bukan saja menceritakan nama-nama anak kita untuk jadi panduan, malahan nama tokoh-tokoh untuk kita baca. Dan ia dipetik daripada kitab Siyar Alamin Nubala oleh Al-Imam Az-Zahabi. Betapa pentingnya kita miliki kitab ni, tuan-tuan. Dapatkan dalam kempen yang kita adakan sekarang, satu rumah satu tafsir. Tuan-tuan akan beroleh kitab Ensiklopedia Nama-Nama Anak percuma. Baik tuan, buka ayat 147, 148, 149 di surah Nisa, muka surat 594. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah
فإن الله كان عفوا قديرا. صدق الله العظيم. Mengapa Allah akan menyeksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diungkapkan oleh seseorang dengan terus terang kecuali orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan kesalahan orang lain, maka sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha berkuasa. Baik, muslim-muslimat yang dimiliki Allah sekalian, ayat ini adalah lanjutan daripada peristiwa yang lalu tentang kewajipan golongan munafikun anda mereka nak bertaubat kepada Allah Taala dalam ayat 146. Kalau kita masih ingat lagi, Allah menjelaskan syarat untuk mereka diterima iman adalah mereka bertaubat. Yang kedua, mereka membuat islah. Yang ketiga, mereka i'tisam billah, i'tisam bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maknanya kembali kepada Islam. Wa akhlasu dinahum lillah, kemudian ikhlas kepada Allah. Kata Imam Abdul Rahman Sa'di dalam tafsirnya, tafsir Karimur Rahman, mengapa Allah menekankan perkataan ikhlas? Kerana ia adalah min bab zikril khas ba'dal am. Kerana ia satu ibadah yang khusus. Walaupun ikhlas itu berkaitan dengan hati, tetapi ia menjadi fokus utama yang diberi penekanan kerana golongan munafikun telah pun diserang virus nifak dalam hati mereka. Maka mereka kena mengusir nifak itu keluar daripada hati dan memasukkannya dengan sifat ikhlas. Antara sifat ikhlas ni kita diajar untuk berpuasa sebagai contohnya. Galakan berpuasa adalah untuk mendidik dan beri kita sifat ikhlas. Kerana dalam hadis mengatakan kullu amal ibni adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzibi wa siyamu junnah. Dalam hadis sahih Nabi SAW sabda, semua amalan manusia itu dikira oleh malaikat yang bertanggungjawab, melainkan puasa itu hanyalah tanggungjawab Allah saja. Allah saja mengetahui berapa ganjaran yang sepatutnya diberikan kepada seorang kerana puasa itu adalah kerana Allah. Mungkin dalam kehidupan ni tuan-tuan yang mulia kasihan, orang melakukan perkara-perkara tertentu kerana manusia, tapi tak ada seorang pun yang akan berkata saya puasa untuk fulan, saya puasa kerana nak dapat redha fulan. Tak. Mungkin dia bersedekah untuk tarik perhatian orang, mungkin dia dalam ibadahnya sembahyang menunjuk kepada orang, tapi dalam bab puasa tuan-tuan yang mulia kasihan, memang tidak akan berlaku seorang itu puasa untuk meraihkan orang-orang lain. Tidak, ia tidak akan berlaku sama sekali. Maka dengan sebab itulah dalam hadis menekankan puasa ini satu jihad yang penting untuk mendidik nafsu dan juga untuk meningkatkan keikhlasan dalam diri. Maka itu sebabnya kata Syekh Al-Imam Abdul Rahman Sa'di, seorang ahli tafsir terkemuka dari Hijaz, bila Allah menekankan perkataan ikhlas itu kepada golongan munafikun kerana ia lawan kepada nifak yang telah pun berserabut dalam hati mereka, menyebabkan mereka buat satu perkara yang telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu, sembahyang dalam keadaan menunjuk, infak dalam keadaan menunjuk, wa idza qamu ila salati qamu kusala, sembahyang pun dalam keadaan malas, wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak ingat Allah melainkan yang sedikit saja. Jadi kemudian Allah mengajar golongan munafikun ini untuk kembali ke pangkal jalan. Kita telah bincangkan kisah Julas, kita bincangkan kisah juga tentang Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi yang kembali kepada Islam selepas murtad. Maka ini semua menunjukkan kepada kita ruang untuk bertaubat itu masih terbuka dengan syarat ia mencakupi rukun ibadah yang telah ditetapkan Allah tadi, iaitulah bertaubat dengan sebenar-benarnya, islah dalam perkara yang zahir dan juga perkara yang batin. Kalau kita panggil seorang itu salih untuk dirinya, tapi dia seorang muslih berarti dia turut menjadikan perkara kebaikan itu untuk dinikmati oleh orang kelilingnya. Jadi muslih lebih baik daripada salih. Jadi tuan-tuan, kemudian i'tisam bi kitabillah billahi wa rasulihi, kemudian ikhlasil amal yang telah kita katakan tadi. Kata Imam Abdul Rahman Sa'di, ini adalah menyebut satu yang khusus selepas menyebut ibadah secara umum, untuk memberi penekanan kepada ibadah khusus itu, iaitu ikhlas. Sedangkan al-i'tisam bi kitabillah, i'tisam billah ni pegang pada jalan Allah, pegang pada Allah dan juga kitab Allah, sunnah Rasulullah, semuanya ia memang terdapat dalamnya komponen ikhlas. Tapi ikhlas ni diberi penekanan kerana penting untuk si munafik tahu ikhlas itulah yang akan mengusir sifat riak, takabur, ujub, semua yang ada daripada diri yang sangat bahaya itu. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan ayat 107, kita telah bincangkan mengapa Allah menyebut perkataan syukur dan Allah menyebut perkataan iman. Kerana lazimnya manusia dia kena lihat satu perkara itu baru menambah iman dia. Memanglah iman itu syarat utama, ada bahawa iman itu ada takwa, ada zikrullah, ada syukur, semua ni komponen itu. Tapi kebanyakan manusia dalam kes orang munafik ini, mereka patut bersyukur kepada Allah di atas nikmat
penjagaan yang Nabi telah tawarkan kepada mereka, kerana dalam hadis mengajar kita bila seseorang itu mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah, maka mereka itu jadi orang Islam. Nahkumuhum bihukmil muslimin, kita hukum mereka macam orang-orang Islam yang lain. Nahnu natawalla zawahir wallahu yatawalla sarair. Dalam kaedah ini takkan kita bermuamalah dengan manusia mengikut pada zahirnya, batinnya kita serahkan kepada Allah. Itu sebab Nabi tidak menghukum golongan munafikun, kerana munafikun itu zahirnya sebagai orang Islam. Maka orang Islam ini, orang munafik ini patut bersyukur kepada Allah, kepada Rasulullah SAW yang tidak menghukum mereka, walaupun Allah tahu, maha mengetahui mereka itu munafikun. Maka itu sebab dalam konteks ini kesesuaian, keserasian untuk mendahulukan perkataan syukur selepas iman, kerana iman itu akan muncul selepas berterusan sifat syukur itu menyubur dalam diri. Demikianlah seperti yang disebut oleh kebanyakan para ulama tafsir tentang mengapakah berlaku takdim kepada syukur dan takhir kepada iman, sedangkan iman itu yang sepatutnya muncul sebelum daripada syukur. Baik tuan-tuan, sebelum terlupa, saya nak ajak tuan-tuan untuk dapatkan korma McJoel dari Palestin yang kami bawa melalui Jordan. Tuan-tuan ni korma McJoel besar ni tuan-tuan. Dapatkan tuan, kami pasarkan di Zahzan Travel. Cuma RM110 sekilo. Harga di luarnya lebih RM150. Tuan-tuan tengok dalamnya. Ini grade A punya. Tengok menyelerakan sekali dalamnya. Ya Allah, menggoda iman. Inilah yang disebut dalam surah Maryam ayat 25, yang disuruh, diperintahkan Allah kepada Maryam untuk menikmatinya selepas bersalin Isa bin Maryam dalam keadaan seorang diri, kesakitan. Bayangkan orang perempuan dengan keadaan nufasa, tak ada orang bersama dengannya, tak ada suami menemaninya, tak ada doktor nak merawatnya. Maka Allah SWT merintahkan beliau, wali Allah ini, Maryam binti Imran, supaya makan buah kurma ini, kurma McJoel. Aghlabu zan, kata para ulama, kerana kurma ni yang tumbuh di Palestin, Baitul Laham. Salah panggil Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa AS. Dapatkan tuan, kami di Zan Travel letak 1 kilo cuma RM110 saja, berbanding saiz yang begini besar di tempat lain lebih RM150. Kurma McJoel dapatkan dari Zan Travel. Kami juga memasarkan kurma ajwa. So terlupa pesan daripada penaja. Ni kurma ajwa daripada Madinah. Cantik ni tuan, ni 1/2 kilo. Tuan-tuan beli 1 kilo, tuan-tuan akan beroleh kitab hadiah dari kami, amalan makanan Nabi SAW, seperti disebut dalam Sahih Bukhari karangan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adnan Fadil. Baik tuan, jangan ketinggalan dapatkan beli Zan Travel. Stok pun tak banyak dah sekarang tuan-tuan. Alhamdulillah banyak order menjelang bulan-bulan pilihan. Kita pun dah masuk bulan Rajab. Siapa yang nak banyakkan puasa bulan Rajab, bulan Syaban, Nabi puasa pada kebanyakan hari dalam bulan Syaban seperti yang sampai kepada kita dalam hadis-hadis yang banyak. Boleh tuan maka marilah sama kita dapatkan kurma McJoel dan kurma ajwa dari Zan Travel. Baik tuan-tuan, balik kita kepada apa yang sedang dibincangkan kat sini. Maka Allah Taala tidak akan mengazab manusia bila mereka telah pun beriman. Allah Taala tidak menambah kekuasaan Allah dengan sebab keimanan kamu, dan tidak akan merosot kekuasaan, kesultanan, kehebatan, keagungan, kemuliaan dengan sebab ketidakimanan kamu, kekufuran kamu. Jadi tidak ada apa-apa kebaikan pun untuk Allah mengazab kamu bila kamu sudah beriman. Sedangkan di kalangan manusia, kadang-kadang bila seseorang itu menjadi baik padahal latar belakangnya dulu ada permusuhan, maka kadang-kadang sifat dendam itu kekal dalam dirinya. Susah nak dimaafkan tuan-tuan. Bila tiba waktunya, tentu akan meledak balik semula, ibarat gunung berapi. Ada peluang dia akan taji macam ayam pula tuan ni. Dia akan bersinggung, dia akan buat apa saja kepada orang yang dahulu pernah dipandang cuba menganiayanya. Kadang-kadang dia mendapat jawatan besar, jawatan penting dalam kerajaan ke, dalam pemilihan ke, maka dia akan cari balik semula siapa yang dulu pernah menganiaya dia, cuba untuk ditendangnya, disepaknya, dianiayanya, dizaliminya, ditukarkan tempat pasangannya. Ini yang sifat manusia tuan-tuan. Tapi Allah Taala maha jauh daripada sifat itu. Allah maha mulia tuan-tuan ni, boleh kasihan. Allah tidak akan menceritakan keaiban seseorang itu selepas mereka kembali ke pangkal jalan. Saya pernah cerita tuan-tuan daripada kitab Tawabin, kisah yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kisah orang-orang taubat. Seperti satu daripadanya kisah Nabi Musa AS dan juga Harun AS. Mereka ini mengalami kemarau yang teruk. Maka datang Jibril maklum kepada dua Nabi Allah ini bahawasanya hujan tidak turun lantaran ada seorang di kalangan Bani Israel yang telah melakukan dosa selama 40 tahun tanpa bertaubat kepada Allah SWT.
Maka caranya hendaklah kau suruh orang itu keluar dari tempat ini, barulah Allah akan turunkan hujan. Sekarang banyak anak yang meninggal dunia, mati, binatang ternak, pokok-pokok kekeringan. Kau nak hujan turun, senang saja. Suruhlah si Asin itu yang melakukan maksiat itu keluar dari tempat ini. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun pun buat pengumuman, hai fulan bin fulan yang derhaka kepada Allah, 40 tahun kau buat dosa pada Allah, keluarlah engkau dari tempat ini, pergilah ke tempat lain. Kewujudanmu menyebabkan kami tidak mendapat rahmat daripada Allah, hujan tidak turun, wahai fulan bin fulan. Maka orang melakukan dosa itu menyedari dialah yang dimaksudkan. 40 tahun dia tidak bertaubat pada Allah. Duduk teman-teman orang semua tengah hirup pikuk tuan, kepanasan, menangis ada, merawang ada, orang semua dalam keadaan tak tentu hala seperti itu di padang pasir Sinai itu. Maka si fulan yang meyakini dialah yang dimaksudkan itu telah menekuk wajahnya dengan kutapan, nangis dia sesungguh tuan, dengan berbisik pada Allah, ya Allah, aku bertawab sekarang, ya Allah, aku banyak dosa padamu wahai Tuhan, aku malu ya Allah, kalaulah aku menyerahkan diriku, aku beralih ke tempat lain, manalah bumi nak terima aku wahai Tuhan. Bagaimanakah penilaian orang kepada isteri dan anak-anakku nanti, dengan siapa mereka nak berkahwin bila mereka orang ramai tahu bahawa akulah anak penyayang yang menyebabkan terhalangnya rahmat Allah turun pada kita semua. Ya Allah, mana aku nak tak muka aku ya Allah kepada dua orang Nabi Allah ini. Maka rupa-rupanya dengan sebab kata-katanya itu menjadi taubat nasuha di sisi Allah tuan-tuan. Hujan pun turun tak semena-mena. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun pun kembali kepada Jibril, berkata kepadanya, wahai Jibril, engkau merintahkan kami untuk beritahu pada fulan dan fulan supaya keluar pergi mengasingkan diri sehingga turun rahmat Allah, hujan itu. Sekarang tak ada siapa pun yang keluar, kami tak nampak siapa pun yang keluar. Mengapa hujan turun? Maka Allah lekas mewahyukan kepada Jibril AS dengan berfirman bahawasanya aku telah menutup aibnya selama 40 tahun yang melakukan maksiat. Takkanlah pada hari ini aku nak membukanya. Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat mengadu domba tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka itu sifat Tuhan kita. Dengan sebab itu bila kita lihat ayat ini, Allah tidak memiliki apa-apa manfaat pun untuk mengazab seseorang itu, walaupun dia dulu pernah melakukan perbuatan aniaya, jahat, maksiat kepada Allah. Tiada dendam Allah untuknya. Dan kita telah belajar perkataan wa kana Allahu syakiran alima. Salah satu nama Allah ni adalah Syakur, Abdul Syakur. Kalau kita ada anak tuan-tuan, namakan anak kita dengan nama-nama Allah. Abdul Syakur contohnya, Abdul Latif, Abdul Rauf, Abdul Rahim, Abdul Rahman, lagi apa, Abdul Razak, Abdul Matin, nama-nama Allah SWT. Jadi Syakur ni kalau kita belajar bahasa Arab, iaitu merujuk kepada sejenis tanaman pokok liar yang hidup di padang pasir, yang perlu air sikit saja tapi jadi hijau serta-merta. Ataupun seekor unta yang minumnya sedikit, makannya sikit saja tapi dia boleh bertahan, lebih dahsyat daripada unta-unta yang lain. Maka binatang atau pokok yang seperti ini dipanggil sebagai Syakur. Sikit saja boleh menyebabkan dia hidup, lasak dia. Maka demikian juga sifat Tuhan kita Maha Suci Allah SWT untuk disamakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tapi nak menampak kepada kita berlaku isti'arah di sini, pinjaman, majaz, mursal, iaitu perkataan nama Allah SWT kat sini tuan-tuan. Allah adalah Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Penyayang. Walaupun hamba-hamba melakukan banyak dosa, tapi mereka bersyukur pada Allah pada benda yang sedikit, Allah menerimanya, Allah ridha padanya. Allah biarkan dia hidup bertahun-tahun walaupun dia melakukan maksiat kepada Allah dengan sedikit ketaatannya. Wahai tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, saya pernah cerita pada tuan-tuan kisah daripada Sahih Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, kisah bagaimana Nabi Ibrahim AS yang merupakan seorang Nabi yang sangat kaya. Ujian demi ujian berlaku pada baginda, Allah beri pada baginda macam-macam nikmat. Antaranya Allah beri kekayaan pada Nabi Ibrahim selepas selamat daripada fitnah raja yang cuba untuk menggoda dan menganiaya dan melakukan perbuatan zalim kepada isteri Nabi Ibrahim itu yang namanya Sarah. Raja itu menjadi lumpuh. Tuan-tuan tahu kisahnya kan? Tahu kita tahu. Bila Nabi Ibrahim keluar dari Kanaan, yang mana baginda nak dibakar oleh Raja Namrud itu, maka baginda pun selamat, baginda pun masuk ke Palestin. Sebelum sampai ke Palestin, ziarah anaknya di Jordan, anak saudaranya, iaitu Nabi Lut. Ini kisahnya tuan Kalau tuan-tuan ikut Zazan Travel nanti, mudah-mudahan Allah angkat ujian ini daripada kita semua. Nak travel ke Baitul Maqdis, ingatlah Zazan Travel, kerana perjalanan kami penuh dengan maklumat, penuh dengan informasi. Saya pun belajar kat Jordan, alhamdulillah, boleh terang boleh tuan-tuan nampak depan mata kepala tuan-tuan, faham Al-Quran nanti insya-Allah. Jadi kembali kepada kisah Nabi Ibrahim, akhirnya baginda masuk ke Palestin. Itu sebab ke Palestin kita pergi ada Masjid Khalil Ibrahim,
Ibrahim Khalil yang menjadi rebutan antara orang Islam, orang Kristian dengan orang Yahudi. Kat situ juga ada kubur Nabi Ibrahim, kubur isterinya Sarah. Tuan-tuan, itu juga di situ ada kubur anaknya Ishak, menantunya. Jadi tuan-tuan, kubur Nabi Yaqub pun kat situ. Jadi balik kita kepada kisah Nabi Ibrahim tadi, maka Nabi Ibrahim AS seorang Nabi yang sangat kaya. Selepas ujian demi ujian menimpanya, maka Allah beri padanya banyak nikmat, antaranya kekayaan. Nabi Ibrahim tidak makan satu hari pun, melainkan membawa bersama dengannya ada tamu. Sehinggalah pada satu hari ketika khadam-khadamnya membawakan seorang tamu untuk menikmati juadah makan bersama dengannya, Nabi Ibrahim kata kepadanya, Bismillah, ucapkan Bismillah. Maka orang tetamu yang dijemput itu seorang saja, biasanya ramai, hari itu ada seorang saja. Maka dia menjawab kepada Nabi Ibrahim, aku ini bukan orang Islam. Nabi Ibrahim jadi marah tuan-tuan, dengan sebab tetamu itu tidak beriman kepada Allah. Dia halaunya keluar dari istananya. Keluar engkau. Nabi Ibrahim memakan. Datang Jibril AS mengucapkan salam daripada Tuhannya. Ibrahim ni Khalilullah, kita telah bincang tuan-tuan sebelum ni. Nabi Ibrahim ni kasih Allah. Maka datang teguran daripada Allah SWT untuk Ibrahim AS, Ibrahim Khalil. Pak Ibrahim, tahu tak engkau berapa umur lelaki yang kau usir keluar itu? Rupanya aku tidak tahu. Jibril beritahu umurnya lebih 60 tahun, 65 tahun. Dia tak pernah sekali pun mengucapkan kalimah syahadah, masuk Islam dia, tapi Allah tidak pernah mengabaikan nasibnya, makannya. Allah tidak pernah melupakan bahagian nikmat dunianya. Mengapa engkau sanggup berlaku begitu padanya, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjadi sangat malu tuan-tuan. Ibrahim AS menyuruh khadamnya untuk mencari sebelum mendapatkan lelaki yang dihalaunya keluar itu. Datang di kisah Nabi Ibrahim, tidak bertanya apa, ajak dia makan. Ini antara kasih sayang Allah, sifat Allah. Itu sebab nama Allah ni Syakur tuan-tuan. Jadi kita ini bila bersyukur kepada Allah SWT, sebenarnya Allah SWT menerima syukur kita itu walaupun sedikit, dan Allah beri pada kita banyak nikmat. Di situ keserasian luar biasa untuk menyebut perkataan nama Allah, sifat-sifat Allah ni, wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu maha bersyukur lagi maha. Allah itu menerima syukur hamba-hambanya, dan dia maha mengetahui tentang kemampuan mereka sebenarnya. Nanti kita belajar kuliah Asmaul Husna kan. Walaupun tuan-tuan mendengar di banyak tempat, banyak luar sana, tapi masih ada ruang-ruang untuk saya sampaikan apa yang baik untuk menjadi amalan kita bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan ni. Baik, sekarang kita pergi kepada episod yang baru daripada Tafsir Ibn Katsir juz yang ke-6 ini, bahawa Allah SWT tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali orang yang dianiaya. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sifat orang munafik dan juga orang kafir ini suka berkata perkara-perkara yang buruk. Ini kita terbiasa mendengar perkataan-perkataan yang buruk dan keji dan hina, dan tidak selayaknya kita orang Islam menyatakan perkataan itu, kerana Nabi kita SAW laisa bita'anin wala bazi'in wala fahishin wala bazi'. Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang mengajar kita, inna bu'istu liutammi makarimal akhlaq, aku diutuskan untuk membawa, menunjuk kepada kamu akhlak yang paling baik. Dan Allah muji Nabi kita SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau berada di kemuncak akhlak yang paling baik, wahai Muhammad SAW. Maka kena ingat dalam hidup ni tuan-tuan, janganlah kita terpengaruh dengan orang kafir. Apa orang kafir? Orang kafir terutamanya dari Amerika yang datang, filem-filem yang kita tengok tuan-tuan, perkataan dia keji-keji tuan-tuan. Kalau anak tuan-tuan terbiasa dengar, dia pun bersebut dengan kawan-kawannya, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi bila kita pada orang, apa kata perkataan kau ni? HELL ada, DAMN ada, apa lagi tuan-tuan? Keji lah tuan-tuan. Maka perkataan ni bila terbiasa dengar, terbiasalah sebut. Kena ingat tau, Al-Lugha bintul muhakati, kata Imam Mutawalli Syaragi, bahawa sebenarnya bila perkataan itu didengar selalu, maka dia akan jadi satu kebiasaan. Maka tidak mustahil nanti anak-anak kita berkata, tak apa-apa bahasa Inggeris maksud dia tak adalah teruk sangat macam saya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ada tak terjemahan lebih teruk daripada terjemahan perkataan digunakan oleh orang kafir itu tuan-tuan? Perkataan dia keji lah tuan-tuan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Kerana terbiasa mendengar ini, maka terikutlah anak-anak kita perkataan-perkataan itu terkeluar tanpa konon semua. Saya bila marah macam tu, nak buat macam mana? Terbiasa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engkau nak ikut ahli neraka yang tidak beri apa-apa kebaikan kepada engkau ke, atau engkau nak ikut Rasulullah SAW? Ini soalannya. Rasulullah ini memang outspoken sikit, vocal. Tuan-tuan, kena ikut Rasulullah tuan-tuan. Ini orang kafir buat apa? Tak ada siapa yang akan bagi syafaat kepada engkau melainkan Rasulullah SAW. Maka pelajarilah Islam. Allah tidak suka perkataan-perkataan yang keji,
sama ada perkataan ke, tindakan ke, kerlingan ke, isyarat ke. Ya, pagi tadi dalam kuliah surah saya ceritakan tentang seorang daripada Ummahatul Mukminin, namanya Safiyah binti Huyai binti Akhtab. Beliau ni telah pun menjadi tawanan di pihak orang Islam daripada sahabat namanya Dihya ketika pembukaan Khaybar. Maka ayahnya telah pun dihukum bunuh, dan ramai orang kafir yang lain Yahudi itu ditangkap kerana mereka bersekongkol melakukan konspirasi terhadap muslimin. Maka Safiyah ni antara ditawan. Maka diserahkan Dihya kepada Rasulullah SAW. Wanita ini mulia, cantik orangnya. Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, seorang wanita yang memiliki segala kebaikan pada keadaan dirinya, fizikalnya, akhlaknya. Walaupun sebelum Islam lagi, bila Nabi menawarkan kepadanya, adakah kau nak kembali pada kaummu, aku bebaskan, ataupun aku bebaskan jadi isteriku. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, saya telah masuk Islam sebelum jumpa dengan Rasulullah lagi. Iaitu masa kecil saya pernah cerita pada suami saya pada malam perkahwinan bahawa saya melihat bulan jatuh ke riba. Dia lempang saya, bertanda kat muka tu. Safiyah ni tuan-tuan, seorang wanita yang cantik, yang mulia, yang hebat. Tinggal lagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, nak bandingkan dengan dirinya, Sayyidatina Aisyah lebih tinggi. Ni sifat orang perempuan lah, ukur siapa tinggi, siapa lebih panjang leher, siapa lebih panjang anting-anting, tuan. Tak ada, saya baca dalam syair-syair Arab lah. Kalau kita belajar bahasa Arab, antara syair orang Arab ni, Arab-Arab yang merapu ni, jahiliah ni, antaranya dia panggil Ghazal bin Nisa, atau Ghazul bin Nisa, menceritakan tentang orang perempuan. Matlaq ni cerita tentang orang perempuan, kecantikan orang perempuan. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi SAW, Safiyah itu okey, cuma tunjuk pendek sikit tuan-tuan. Pendek apa? Pendek daripada dia. Aisyah radhiyallahu anha ni wanita yang mulia, cantik, cerdas, bijak. Memang penampilannya sangat cantik. Aisyah radhiyallahu anha seperti kita baca hadis sampai Nabi mengatakan, khuzu nisfadinikum an hazil humaira, ambillah agama kamu daripada separuhnya daripada si cantik manis ini. Aisyah radhiyallahu anha disebabkan Nabi begitu cantik, merah putih cantik. Kita tak payah bayangkan lebih tuan-tuan, nanti nak kena tengok orang lain pula. Tak, bukan maksudnya cantik si Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Safiyah pun tidak kurang. Tapi semua isteri Nabi itu merupakan janda statusnya, melainkan Aisyah radhiyallahu anha saja. Maka Aisyah membandingkan dirinya dengan Safiyah. Barangkali diukur dia dengan Safiyah, lalu berkata, Safiyah tu okey, cuma tunjuk pendek sikit. Nabi SAW jadi marah tuan-tuan. Nabi bersabda kepada Aisyah, berkata, wahai Aisyah, engkau telah berkata, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat. Kalaulah engkau tahu perkataan yang kau ungkapkan itu dicampur dengan air laut, 7 lautan ini, perkataanmu itu akan mengotorkan semua lautan yang luas. Ini perkataan yang buruk tuan-tuan. Jangan kita membiarkan perkataan buruk berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang perkataan ni pada hari ni bukan travel melalui lidah kita, tapi melalui Facebook yang ada. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, akak banyaknya komen-komen yang boleh menyebabkan seorang itu masuk ke neraka Allah pada hari ini. Contoh, orang menceritakan, mungkin dia cerita tentang macam mana nak masak, nak raikan suami. Niatnya mungkin baik, kita pun tidak tahu. Jadi komen kat bawah tu, nak tunjuk rumah ke? Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Luar langsung. Apa manfaat kita cakap gitu tuan-tuan? Kadang ada orang gembira kerana berkahwin, nak tunjuk sikit keseronokan. Mungkin dia pun tak sangka ramai orang yang tengok Facebook itu. Maka yang tengok pula akan tanya itu dia perkataan macam-macam yang keji-keji, yang buruk-buruk. Apa asal ni tuan? Kita kalau tak suka, kita tinggal je lah. Assalamualaikum la nabtaghil jahilin. Kalau kita rasa benda itu tak kena-mena dengan kita, tinggal ke, tak payahlah kita masuk bagi komen dan sebagainya. Komen kita itu travel satu dunia orang baca tuan-tuan. Sedar tak? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masya-Allah. Banyak kalimah yang diungkapkan itu, dia punya kesan pedihnya pada hati lebih daripada pisau yang memotong tangan tuan-tuan. Itu kata orang Arab. Betul. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya jangan main tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Ketika Nabi SAW diuji oleh Allah dengan fitnah Aisyah radhiyallahu anha, ujian buat Aisyah, fitnah mana orang kafir munafik menuduh Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan zina dengan Safwan, di mana Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan dalam perjalanan Bani Mustalik itu, kalungnya jatuh. Nanti ada peluang kita terus ke surah An-Nur tuan-tuan, insya-Allah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mencari kalungnya. Tiba-tiba bila dia dah kembali ke tempat dia turun daripada unta, daripada haudajnya, sekedupnya itu, tengok rombongan telah berlalu pergi. Dia pun tak ada pun nak buat, duduk situ terbanggu-banggu
hingga datanglah Safwan yang bertindak sebagai tentera terakhir untuk pastikan tiada keciciran. Maka beliau nampak Aisyah, dia kenal Aisyah kerana itu rakan permainannya masa kecil-kecil dulu, umur mereka sebaya. Maka Safwan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu je dia kata. Dia tak berbual apa pun dengan Aisyah. Dia merendahkan untanya, Aisyah naik, dia tarik depan sampai ke Madinah. Sampai ke Madinah, kisah ni kita tahu dalam surah An-Nur. Allah turunkan surah An-Nur untuk merawat hati orang-orang beriman yang terpengaruh dengan orang munafiqun. Maka tersebarlah berita ketika Safwan bawakan unta itu, di belakangnya adalah unta yang membawa Aisyah radhiyallahu anha. Munafiqun mengetuk duf lah tuan-tuan, mengetuk kompang lah. Munafiqun ni kerjanya nampak sikit saja dia punya sebarannya, masya-Allah pada hari ni. Golongan munafiqun ni cukup ramai tuan-tuan. Diorang panggil apa? Macam-macam nama lah, saya nak sebut saya pun tak reti tuan-tuan. Kadang dia dia menyelusup, dia macam sumpah-sumpah, dia mengaku dia penyokong orang tertentu, padahal dibawa peniti-peniti yang jahat untuk menabur fitnah kepada orang yang dikata disokong olehnya itu. Cukup banyak tuan-tuan, kena hati-hati. Maka apa yang berlaku ini, tersebarlah berita. Maka Aisyah radhiyallahu anha dihantar Nabi pulang ke pangkuan ibu ayahnya. Ayahnya Abu Bakar, bondanya adalah Ummu Ruman. Duduklah Aisyah radhiyallahu anha agak situ, termangu-mangu, pelik. Kenapa Rasul tinggalkan ke rumah ibunya, padahal dia lah isteri yang paling dicintai Nabi SAW. Cuma waktu lepas asar je Nabi akan menziarahinya. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, antara sahabat yang terlibat dalam peristiwa itu namanya Mistah. Mistah ni ada kaitan kekeluargaan dengan Aisyah, yang dibantu oleh Abu Bakar selalu. Turun ayat khusus untuk merawat masalah mereka. Saya tak mau cerita benda tu, nanti kita cerita waktunya. Tapi yang menariknya, seorang sahabat Nabi yang Nabi berteduh di rumahnya, menumpang di rumahnya sepanjang 7 bulan selepas hijrah, namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Isterinya bernama Ummu Ayyub Al-Ansariyah bertanya kepada suaminya, agaknya bahasanya untuk kita dah fahamkan dia dengar agaknya begitu tuan, saya tak pandai sangat bahasa Ramli ni tuan. Kata pada suaminya, cerita tentang Aisyah. Maka suaminya dimarah. Dia kata, wahai isteriku, engkau nak banding Aisyah jauh lebih baik daripada engkau. Aku nak banding dengan Safwan itu lebih awal masuk Islam daripada aku. Siapa kita ni nak bercerita tentang mereka? Tuan-tuan tengok, nampak ni adalah sikap para sahabat, tak suka masuk. Kerana dalam lalu kita telah melihat hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Kita kalau masuk terlibat dalam cerita nifak, cerita jahat ni tuan-tuan, umpama kita berenang bersama-sama. Bila kita berenang tu, badan kita mesti basah. Tak boleh kita kata berenang sikit je nanti kepala tak basah. Mesti basah nanti akhirnya. Ya, usahakan berenang. Kalau kena hujan pun kita lari macam kilat sekalipun, lari macam siapa pelari terpantas dunia pun kita tak kena juga. Ini pula kalau kita masuk dalam air itu, dalam kolam itu, maka Allah SWT mengingatkan kita jangan terlibat. Ummu Ayyub ini dia stop oleh suaminya Abu Ayyub dengan berkata, jangan kata apa-apa. Aku dan kau, kita nak banding dengan individu yang terlibat dimaksudkan oleh munafikun itu. Orang cerita tentang mereka itu Safwan dan juga Aisyah. Demi Allah, aku nak banding dengan Safwan jauh lebih baik daripada aku. Dan kau, wahai isteriku, nak banding dengan Aisyah, wallahi lebih baik dia jauh daripada kau. Tak boleh nak tanding dia, wahai isteriku. Jangan cerita tentang mereka. Tengok tuan. Ini sikap para sahabat dalam kes berkaitan perkara-perkara mereka tidak tahu. Ni yang Allah maksudkan. Jangan cerita benda kita tak tahu. Mungkin satu coritan kita dekat wall, dekat page orang itu memberi komen negatif, terluka hati orang itu. Apa faedahnya tuan-tuan? Masalahnya masalah simple je. Kerana kita sakit hati orang tu kahwin lebih awal dari kita ke? Kita sakit hati kerana orang tu kahwin, anak kita belum kahwin ke? Kita sakit hati kerana orang tu tak jemput kita pergi kenduri kahwin dia ke? Apa masalah kita ni? Patutnya kita alhamdulillah, syukur aku tak ada dijemput. Dia terlupa ke, dia apa ke, aku tak ada terlibat pergi makan, aku makan nanti kolesterol tinggi pula. Baik sangka lah tuan-tuan. Apa sebab kita nak dengki orang? Ni adalah sifat orang beriman. Dia takut untuk berkata perkara yang akan menambah berat akaun sayyiatnya, keburukannya ke akhirat. Ya, itu sebab antara doa Nabi kita SAW paling banyak Nabi baca tuan-tuan. Ni doa ni saya wasiatkan tuan-tuan baca pada awal setiap doa kita kepada Allah SWT, setiap munajat kita. Daripada buku ni biasa saya galakkan tuan untuk miliki kitab ni Azkarul Azkar oleh Imam Suyuti, ringkasan daripada Al-Azkar oleh Imam Nawawi. Imam Suyuti datang selepas Imam Nawawi. Ya, maka dia meringkaskan kitab Imam Nawawi yang istimewa itu. Antara doa Nabi kita SAW pada muka surat 105 ni jangan abaikan. Setiap kali kita berdoa kepada Allah, jadikan ia permulaan doa kita.
Nampak apa doa ni? Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Apa maksudnya? Segala puji bagi Allah yang pujian menunaikan segala nikmatnya dan membalas limpahan segala nikmatnya. Syukur pada Allah. Kau ini ada rumah, ada kereta, ada pasangan, ada anak-anak. Alhamdulillah, syukur. Apa aku nak dengki dengan orang? Apa aku nak pergi tambah akaun akhirat aku dengan maksiat-maksiat kepada orang yang besok menyebabkan pahala-pahala aku direbut mereka, dan kalau dah habis nanti beban mereka pula akan dipikul oleh aku. Jadi tuan-tuan ni kasihan, ini perkara yang saya nak sebut pada malam ni, iaitu ayat ni kata Imam Tawri Syarawi dalam tafsirnya. Betapa pentingnya dalam hidup ni tuan-tuan, satu sekali jangan terikut-ikut dengan orang kafir dengan bahasa mereka. Hari ni dunia sedang bersebadan, orang kata buka Netflix, iFlix, apa lagi, View, entah macam-macam lagi, saya pun tak tahu benda tuan-tuan, masuk ke rumah kita. Hari ni kalau nak buat maksiat, tak perlu pergi jauh-jauh, buka je, tekan je button, macam-macam benda keluar. Menjelang waktu malam ketika kita dah tidur berdengkur tuan-tuan, anak-anak kita duduk lagi menonton televisyen, tak apa dia tengoknya tuan-tuan. Kita ayah ibu yang bertakwa, nak jadi orang bertakwa ni kena ada bayarannya tuan-tuan, ada fee-nya. Beritahu kat anak pukul 10 tidurlah nak, besok subuh nak bangun sayang, besok isi nak puasa sunat contohnya, dah masuk Rajab kita, marilah stop lah, pukul 10 tidurlah. Ya Allah, jadikan malam untuk kita berehat, tidur bawa sini telefon semua, matikan Unify. Bawah yang tidak mahu kau terlibat, tak apa-apa kau tengok, bila kau tengok nanti kau akan addicted tau, kau ketagih tau, kau pergi sana pergi sini, tak ada sempadan. Akhirnya maksiat yang telah kau buat itu, apa yang telah dilihat oleh mata kepala masuk dalam hati, nak dilakukan oleh anggota. Itu sebab dalam hadis mengatakan wa innal ainaini tazniyan wa zinahuma nazar, bahawa mata itu berzina, zina ia dengan melihat. Tangan itu berzina, zinanya lah pegang benda haram. Kaki itu berzina, zinanya berjalan ke tempat yang haram. Dan aurat kamu, kemaluan kamu, membenar atau membohongkan. Membenar bohong maksud apa tuan-tuan? Para ulama syarahul hadis mengatakan, bila tengok masuk dalam fikiran, dalam hati. Hati itu tiba pada aurat nak buat. Allahu akbar, la ilaha illallah, masyaallah, tabaraka wa taala. Dalam perkembangan kita ketika musim PKP ni, macam-macam musibah berlaku pada orang Islam tuan-tuan. Perceraian meningkat. Anak luar nikahnya pun ramai tuan-tuan. Kenapa ya tuan ni? Belum ada kajian lagi dibuat. Tapi antaranya mungkin kerana terlalu banyak duduk kat rumah, dia dah tak ada pilihan. Tengok yang bukan-bukan, hubungan dengan Allah entah ke mana, sembahyangnya entah ke mana oleh sebahagian daripada orang kita ini. Kita mohonlah kepada Allah. Itu sebab antara doa yang sangat penting untuk kita bacakan waktu-waktu crucial ni tuan-tuan. Ajarlah anak kita untuk baca surah mereka hafaz tuan-tuan. Doa yang pernah saya ajar tuan berkali-kali sampai doa tadi, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, juga bacalah tuan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir li wa tarhamani wa idza aradta biqaumin fitnah fatawaffani ilaika ghairan maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ingat tak doa ni? Ya, tuan-tuan, ni doa Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud tak pernah tinggalkan tuan-tuan. Ya Allah, mohon penuh kekuatan melakukan taat, kekuatan menjauhi maksiat, dan rahmatilah aku, kasihilah aku. Aku mohon padamu supaya cinta pada orang miskin, bantu mereka. Ya Allah, kalau engkau menghendaki berlaku fitnah dalam urusan agama kepada umat ini, maka matikan aku dan keadaan bebas daripadanya. Ya Allah, aku mohon padamu cinta padamu, cinta kepada orang mencintaimu, cinta pada amalan-amalan mendekatkan aku kepadamu. Tuan-tuan, suruh anak-anak kita hafal doa ni tuan-tuan. Alhamdulillah, Ustaz Syafri Murad telah kumpulkan doa-doa kita sepanjang PKP ni, lebih 200 doa nampaknya. Syukur tuan, terima kasih Ustaz Syafri Murad terima kasih Ustazah Ummu Fatih Nurilis terima kasih kepada Ustaz Zawi Ghazali, terima kasih kepada ramai lagi yang hadir kat sini, Sauda Fatimawati, ya, kami saya CMS, ini semua penyokong-penyokong kuat kita. Saya galakkan tuan-tuan, bagi tuan yang belum masuki Telegram sahabat Ustaz Azan, masuklah kat situ, ada bahagian nota dan doa yang dikepilkan, disertakan sahabat Ustaz Azan dalam Telegram. Mereka aktif mengumpulkan macam-macam perkara kat situ, kuliah punya nota, soal jawab, kadang-kadang saya jawab, kadang ustaz-ustaz lain jawab. Terima kasihlah pada ustaz-ustaz semua. Baik, terima kasih tuan. Kerana kita mencerita isu iman ni kena dirawat masa ke semasa, umpama pokok
yang perlu diperhatikan, jangan diserang oleh binatang-binatang yang merosakkan dari dalam, kita pun tidak tahu. Antaranya perkataan kena kontrol, kena jaga, jangan terjebak dalam perkara-perkara yang boleh mengakibatkan nilai pahala akhirat kita, saham akhirat kita berguguran, dikutip orang pula akhirnya nanti. Itulah dia orang paling teruk sekali muflisnya tuan-tuan. Baik, setakat ini saja dulu untuk renungan kita. Nampaknya saya tak upaya untuk menyempurnakan ayat ini. InsyaAllah esok saya lanjutkan lebih ke depan daripada tafsir Ibn Katsir. Mikir tuan-tuan, buatlah pelaburan akhirat tuan-tuan. Kita mungkin membeli telefon yang mahal, mikir tafsir Ibn Katsir. Ya, harganya menarik, kami tawarkan sekarang. Tuan-tuan dapat hadiah pula buku seperti yang telah saya katakan tadi. Itu buku ensiklopedia nama-nama anak. Ya, dapatkan tafsir Ibn Katsir yang biru ni, maka tuan-tuan akan dapat ensiklopedia nama-nama anak. Ya, tafsir yang biru ni yang kita baca muka surat yang sama. Kalau tuan-tuan memiliki yang ni, mudah-mudahan kita dapat belajar bersama, talaqi bersama walaupun saya tak melihat tuan-tuan. Terima kasih tuan-tuan atas sekalian tuan-tuan. Kenal saya dalam doa tuan-tuan. Dan turukukum tahta ri'ayatillah wa hifzih. Saya tinggalkan tuan-tuan setakat di dulu saja, di bawah naungan kasih sayang dan penjagaan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ya, jadi jangan lupa tuan, bagi tuan yang pada hari ini anak-anak kita berada kat rumah, jangan gaduh banyak dengan mereka tuan, jangan stres bagi mereka latihan. Ya, dapatkan buku-buku dari Telaga Biru. Kami menerbitkan macam-macam buku daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 5. Kadang-kadang mereka belajar dekat online ni, mereka tak ada latihan, susah tuan-tuan. Dapatkan buku-buku ni, buku-buku terbitan Telaga Biru. Kami syarikat Islam mengeluarkan zakat tuan-tuan. Ya, dan kita berusaha untuk meraihkan guru-guru pakar, guru cemerlang, pekerja-pekerja kita pun Islam semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan atas sokongan tuan-tuan. Tuan-tuan dapatkan buku-buku ni dengan menziarahi www.telagabiru.com.my. Ini musim PKP, tak payah datang lah, order online. Kami hantar ke rumah tuan-tuan, ke pejabat tuan-tuan. www.telagabiru.com.my. Bagai-bagai buku ada, belajar Jawi ada, ya, ajar anak kita Jawi yang berat untuk belajar Jawi. Kami ada buku Ustaz Wan Azhar, ada buku Ustazah Dalila, buku Ustaz Ali tentang Jawi, bagaimana untuk memperbaiki Jawi anak-anak kita. Kerana belajar Jawi ini adalah belajar Quran sebenarnya. Dulu saya jumpa penulis Quran namanya Syekh Osman Taha, ulama dari Syria ni yang duduk di Saudi. Dia pesan pada saya, penulis Quran yang tuan-tuan baca ni namanya Osman Taha. Semua Quran kita pakai ni tulisan beliau, Osman Taha namanya. Beliau berkata, pesanlah kepada anak-anak kamu belajar tulisan Jawi, tulisan Quran, kerana ia pembuka rezeki. Dulu aku belajar tulisan Quran ni, semua orang hina aku. Sekarang wahai anak aku, dia kata kepada saya, seziarah dia di Madinah kali terakhir pergi Madinah sebelum PKP tu. Dia kata kepada saya, kesan aku belajar ni Zahazan, aku dapat royalty tulisan Jawi ni, aku tak boleh makan, aku hantar ke Syria baru ni 3 juta USD, kata beliau. Ni cerita bab dunia lah, akhirat kita tak tahu, katanya kepada saya. Kalau tuan-tuan, anak tuan-tuan cemerlang tulisan Jawi, belajar sungguh-sungguh tuan-tuan, tulisan Quran, tulisan Jawi, tulisan Quran sebenarnya. Ya, kami di Telaga Biru menerbitkan buku-buku macam mana nak memperbaiki tulisan Jawi. Kita yang dari dewasa pun kena belajar tulisan Jawi dengan betul. Setakat itu saja dulu untuk renungan pada malam ni. Sama-sama kita akhiri dengan suratul Asr, tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله منا منكم. Terima kasih tuan, terima kasih Ustazah Fatih, kerana baru saja saya sebut doa tu beliau dah masukkan dekat Telegram, dah masuk dekat Facebook. Terima kasih semua. Kenang saya dalam doa tuan-tuan. Ampun maaf atas segala keterlanjuran bicara. Mudah-mudahan apa yang ikhlas itu Allah terima sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.